ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-6, kerana pada minggu lepas kita telah membicarakan tentang sahabat. Pada minggu lepas kita hanya sempat bicarakan tentang sahabat Nabi, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis ini saya baca sekali lagi. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثا مالي قال لا فقلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Ishaq, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama dia Abi Waqqas ini adalah Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ataupun bin boleh kita sebut bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Beliau ini salah seorang daripada 10 sahabat yang disaksikan masuk syurga. Nabi sendiri sebut panggil al-asharah mubasyarah. Dia ni dia sebut, dia kata Rasulullah telah datang menziarahi aku pada haji wida, melawatku kerana aku sakit berat pada waktu itu. Lalu aku tanya Rasulullah, sesungguhnya saya ini sudah sampai ke peringkat sakit yang teruklah, seperti mana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta dan tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku itu melainkan seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan harta aku itu? Makna 2/3 harta aku. Bolehkah aku bersedekah? Banyaklah 2/3. Mana bagi 3, dia ambil 2 bahagian untuk sedekah tu. Bolehkah? Rasulullah kata tak boleh. Banyak tu. Dah 2/3 tu. Saya kata fasyatul separuh. Macam mana Rasulullah kalau separuh? Separuh. Sebab sulusa mali itu makna 2/3. Sulus itu 1/3. Nabi kata separuh tak boleh. La, jangan. Seolah-olah begitulah. Kita jemuh bahasa kita ni tak boleh. Banyak tu. Saya tanya lagi, fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-sulusu was-sulusu katsir. 1/3 pun banyak, ataupun 1/3 pun besar jumlahnya. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad
sekiranya engkau meninggalkan waris engkau dalam keadaan kaya, adalah terlebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, tidak berharta. Yatakaffafuna an-nas, dalam keadaan meminta-minta dengan orang ramai. Sesungguhnya engkau tidak sekali-kali akan melakukan infak, sekali infak dengan maksud untuk mencari redha Allah, pasti engkau akan diberikan pahala. Memang setiap sedekah, infak yang kamu belanjakan dengan maksud kerana Allah, pasti kamu akan diberi ganjaran pahala. Sehingga apa yang engkau berikan kepada isteri engkau, nafkah yang rutin itu, engkau masuk dalam mulut isteri engkau, maknanya kita kata kita duk sara isteri kita tu dalam bentuk nafkah yang rutin, di mana benar ni orang kafir pun buat, tapi kerana dengan maksud baik, ibtigha wajh Allah, maka kamu akan dapat pahala. Dia pun sebut, dia kata, saya pun tanya lagi, wahai Rasulullah, apakah saya akan ditinggal oleh sahabat-sahabat saya selepas daripada ini? Nabi kata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan ditinggalkan. Kalau ditinggal pun maka beramallah dengan amalan yang dimaksudkan ikhlas kepada Allah. Kalau buat begitu, pasti bisa terjemah mengikut, tidak ikut dari terjemahan ni. Sebab dia mengikut kaedahnya, kalau ada nafi, ada illa, terus kita boleh terjemah, tidak perlu terjemah tidak, tapi terus kita terjemah pasti. Itu kaedah dia. Kalau ada la ilah, misalnya kata la ilaha illallah, yang ada hanya Allah, yang Tuhan yang sebenar hanya Allah, cukup betul tu terjemahan. Tidak kata tiada Tuhan yang berhak melainkan Allah. Bila kata la ilah, ni pun lan tu harah nafi juga, ada illa, itu kaedah terjemah lah. Maka beramallah dengan amalan yang engkau maksudkan dengan amalan itu untuk mencari redha Allah. Pasti engkau akan bertambah kedudukan engkau dari segi darjat dan ketinggian, pangkat dan sebagainya. Boleh jadi engkau ditinggalkan. Ditinggalkan maksudnya umur panjang. Ditinggalkan maksudnya umur panjang, boleh jadi. Dan memang dia umur panjang. Kita akan tengok sepan. Sehingga dengan sebab umur engkau yang panjang itu, yang lama, boleh hidup lama itu, ramai akwam, saya tengok ramai orang dapat yantafi'a bik, dapat ambil manfaat dengan umur engkau yang panjang itu. Dan orang lain akan mendapat mudarat dengan umur engkau yang ada. Orang lain dapat mudarat. Ini khusus bawa munafik dan musuh-musuh Islam lah. Allahumma, seterusnya Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sempurnakanlah untuk sahabatku hijrah mereka, yakni sempurnakan pahala mereka untuk sahabat-sahabatku. Janganlah engkau kembalikan mereka di atas tumit-tumit mereka, maknanya janganlah engkau jadikan mereka itu murtad. Namun sedihnya, ruginya, alangkah rugi, ulama sedihnya Sa'ad bin Khawlah. Kita terjemah ke Kelantan. Ruginya Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah yarsalahu Rasulullah menyatakan kesedihan kepada Sa'ad bin Khawlah. Yarsa tu kalau kita tengok dalam kitab, dia akan memberi erti, kalau tengok dalam kamus bahasa, meratapi. Tapi sini kita rasa tidak sedap terjemah yarsa dengan erti meratapi. Cuma sini kita tahu Rasulullah macam mengeluh dah. Sedih juga terkena ke Sa'ad ini. Kerana apa? Kerana dia anmata bi Makkah, kerana dia tu mati di Mekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni beberapa perkara lah kita boleh bincang dalam hadis ni. Jadi minggu lepas kita sebut dah Sa'ad bin Abi Waqqas tu siapa dia. Jadi hadis ni ceritanya
Jadi Sa'ad sendirilah yang cerita ni. Dia cerita keadaan dia. Mana ketika dia sakit pernah Rasulullah melawat dia seperti yang kita terjemah tadi lah. Jadi kita nak tengok kesimpulan lah. Daripada kesimpulan itu kita boleh, kerana kesimpulan itu merupakan fakta, poin yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama sekali, kita tengok dalam hadis ni, kesan daripada sakit berat itu, maka saat ini dia nak sedekah harta dia banyak lah. Sulusa mali, 2/3. Dia ni orang kaya. Sahabat Abu Waqqas ni orang kaya, memang kaya. Jadi dalam keadaan dia sakit berat, ni kalau mengikut dalam syarah disebutlah, siapa dia boleh telitah nak sedekah ni sebab dia rasa macam nak mati sakit dia ni. Kalau orang kita dipanggil nenek saka lah, dipanggil nenek saka, dia kata dak ni nak sedekah, mana nak infakkan harta dia. Sebab dia kata kalau tinggal banyak tu, hak nak mewarisi harta dia seorang je, anak dia perempuan pula tu. Dia tanya Rasulullah, sini dia tanya Rasulullah, bolehkah saya nak sedekah harta saya tu banyak, sebab bukan nak semua 1/3 lagi sudah membagi. Bahkan kalau saya tinggal 1/3 harta saya pun melebihi daripada cukup dah untuk anak perempuan saya seorang. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sakit. Rasulullah kata tak ada, banyak tu 2/3 tu, banyak tu. Maknanya dia berbincang dengan Rasulullah. Maknanya orang ni sakit dia ni dalam keadaan akal dia tu masih lagi waras. Tu. Tapi biasanya kalau dalam istilah hadis ni, kalau siapa dekat wajah sakit tu, sakit sungguh tu wajah ni jenis sakit yang denyut. Tu wajah ni. Sakit ni denyut. Boleh jadi kadang-kadang jadi macam tak apa khabar. Sakit berat lah. Sakit bukan demam biasa. Kau okey siapa nak sedekah dah. Ni sakit berat. Baik. Jadi Nabi tak bui. Nabi kata banyak tu. 2/3. Dia kata kalau syat lagu fasyat. Kalau separuh macam mana? Setelah kata separuh pun banyak lagi separuh tu. Lepas tu dia tanya lagi, kalau 1/3 lagu, Rasulullah kata 1/3 pun banyak. Ataupun besar. Itu syak perawi seperti mana saya sebut minggu lepas lah. Baik. Hatu dulu, fakta hatu. Jadi di situ ulama di segi fiqh lah. Yang pertamanya, antara istinbat daripada hadis ni, Nabi tak berapa suka sebenarnya kita nak sedekah ketika sakit. Maksud Nabi tak suka tu bukan bermakna haram, bukan bermakna tidak sah. Sah, boleh pahala juga, tetapi bukan ketika yang berkualiti. Kita nak sedekah ni kita kena mengambil kira untung. Maknanya kalau kita sedekah juga di ketika yang tidak berkualiti, masa yang tidak berkualiti, bermakna sedekah kita tu tak banyak kelebihannya, tak banyak pahalanya. Jadi Nabi nak mengajar kita sini, kalau kita nak sedekah, kita kena cari ketika yang berkualiti, biar berbalas sedekah kita tu. Sebab dia nak sedekah ni banyak, alangkah ruginya banyak ketemu nak sedekah, tiba-tiba boleh pahala sikit, rugi lah betul. Orang nego ni modal kecil nak untung besar, bukan modal besar untung kecil, tak jadi apa lah tu. Tu. Daripada hadis ni juga ulama faham bahawa sedekah ketika kita segar, sehat, segar bugar kita kata, dalam keadaan kita memerlukan kepada harta, masa tu sebenarnya masa kita sedekah, masa yang berkualiti. Itu nisbah kepada kita, orang yang nak sedekah itu dalam keadaan segar, tak ada, mana kita kata tak ada sehat lah, tidak kata nak mati, kita sanggup sedekah. Kalau sedekah masa tu, kalau dia, kita yakin lah kalau dia nak sedekah masa tu, masa dia segar, ulama pensyarah-pensyarah dia kata memang tentu Nabi akan beri. Kalau dia nak sedekah 2/3, pasti Nabi beri. Tapi dia nak sedekah ni ketika sakit. Jadi di sini Nabi mengajarkan kepada sahabat dan kepada kita bahawa sedekah ni baik pada ketika kita sehat. Sebab ketika sakit ni macam-macam andaian. Ketika sakit ni macam-macam andaian. Sebab kita tak ada kepentingan dah kita sakit ni. Manusia biasa ketika sakit dia ingat Tuhan masa tu. Jadi tidak berkualiti. Ketika kita nak pada harta, ketika kita duduk meruk dengan harta, duduk tinggal pada harta, duduk rakus terhadap harta, waktu tu kita sedekah, dia ada makna lawan syaitan. Sedekah-sedekah sebenarnya wija'un minan nar. So kita nak sekat kita daripada api neraka, dinding daripada api neraka. Jadi pastikan sedekah kita berkualiti. Itu dari segi kita.
Cuma ulama Facebook, lepas tu boleh ke dari segi fiqh pula nya? Dari segi fiqh boleh ke tidak? Boleh. Cuma tidak afdal. Walaupun ada setengah ulama kata, misalnya Ibn Hazm kata tak boleh. Nabi tak boleh. Tak boleh. Kita sedekah dekat kita nak mati, kita sakit. Ya kita berasa kita sakit, kita berasa kita nak matilah. Situasi tu tak boleh sedekah. Tak boleh sedekah, mana harta ni sampai peringkat maknanya 2/3 tak boleh. Sedekah atau ulama kata sedekah selalu ataupun meninggalkan wasiat. Itu maksud dia. Berdasar pada hadis lain. Misalnya seorang itu bila dia bahasa nak mati, dia panggil lawyer, dia panggil peguam, dia pun buat wasiat. Mana 2/3 harta dia tu dia nak wasiat. Untuk beri kepada badai-badai kebajikan atau tempat tahfiz, ikutlah. Sedekah juga tu kira tu. Tu. Boleh ke tidak boleh? Setengah ulama kata tak boleh, misalnya Ibn Hazm. Setengah kata boleh tapi tidak afdal. Tapi ramai juga yang kata tak boleh lah. Bahkan Abu Bakar sendiri dia kata hak terbaiknya kalau kita nak bui ketika kita sakit ataupun kita nak wasiat, ya 1/5. Itu mengikut Abu Bakar. Mengambil khumus yang disebut khumus tu. Nak ambil nilai tu. Walaupun Ibnu Abbas misalnya dia kata pak tak apa dah. Maknanya bagi pak ambil 1 bahagian. Kalau 5 ambil 1 bahagian lebih kecil lah. Gitu. Tapi 3 ni boleh dikatakan semua ulama kata tidak afdal. Bahkan kata tak boleh pun ada. Misalnya Ibn Hazm dia kata tak boleh. Tengok je lah Nabi tak beri kan ni. Nabi larang. Itu dari segi fiqh lah. Cuma ulama kata kita kena tengok sini Nabi nak ajar kepada kita. Dari segi fiqh tu sokara. Nabi nak ajar janganlah kita ni dekat-dekat nak mati baru teringat pada kebaikan. Teringat tu tak apa, tetapi hak lebih afdalnya ketika segar ni. Hak tu kualiti sepatut kita ingat Tuhan, boleh beramal dengan. Kalau sakit, kalau ingat Tuhan, kalau kita buat ibadat pun nak bangun tak boleh dah. Sebab dalam hadis lain sebut kualiti ibadat ni ketika segar dia lebih lagi daripada ketika sakit. Sebab kalau kita sakit, kita tak nak buat, nak berdiri pun tak boleh sembahyang. Maya kat dia duduk, banyak perkara dalam keadaan orang pun susah. Mana orang susah pergi kita pula. Dia lebih baik ketika segar. Ibadat tu sendiri. Sebab tu Nabi ada doa nak sebut benda-benda begitu. Jadi kalau ketika tu kita nak buat ibadat, baru nak sedekah misalnya, ataupun baru nak banyak ibadat. Ketika sakit tu baru nak baca Quran, tu tak baca Quran tak terketak-ketak. Nak kada tak butir dah makhraj ulama dari sudut tu. Tetapi kalau kita ni sebelum sakit memang kita ni ahli ibadat dah. Misalnya kita duk baca Quran sama, tu dia sakit buat tak boleh baca Quran. Hak tu kelebih suku pula. Boleh pahala baca Quran walaupun tak boleh baca. Boleh pahala mari masjid walaupun tak boleh mari. Tu. Jadi Nabi nak ayatnya rugi sini ya kita ni sebelum sakit tu tak ada agama nak buat ibadat tu. Tak ada agama nak sedekah. Nabi nak ajar tu. Ingat Tuhan ni sama-sama. Hak masa segar tu lebih lagi. Itu sebab maknanya itu sebab tu ulama kata masa yang berkualiti. Itu dari sudut tu lah, dari sudut tu. Baik. Selain daripada itu, disebutkan juga Nabi sebut sini pula. Nabi kata kalaulah engkau tinggalkan kepada anak isteri engkau lebih baik lagi daripada dia meminta-minta. Kalau kita sedekah harta, kita mati. Jadi kita tidak banyak tinggal harta pada anak isteri menyebabkan merempak anak isteri kita. Itu tidak baik. Apa yang Nabi nak ajar sini? Nabi nak ajar kita sininya kita kena mengambil kira. Kita kena ada perancangan. Kita kena rancang tentang anak-anak kita ni. Sebab itulah Dr. Ihsan Ilahi Zahid antara hadis-hadis ni dia sebut. Ni saya sebut ni hak mana hak sufi hak bercanggah dengan agama. Lah kalau sufi molek tak apa. Hak ni jelas benar ni bercanggah. Maknanya kita mikir kepada harta untuk tinggal pada anak kita, mikir kesenangan kita, hak tu tidak bercanggah dengan warak dengan zuhud, tak bercanggah. Ramai ulama kata begitu. Dengan syarat mana harta kita sebahagiannya kita keluarkan untuk sebagai sedekah itu. Maknanya sini kita nampak Nabi tak serui. Mana kena ada bahagian untuk anak isteri, untuk keluarga. Bahkan dalam hadis lain untuk ibu bapa kena ada. Hak tu tidak dikira oleh dunia, oleh akhirat lagi tu setara tu.
Kalau hak ni kan, kalau kita tengok bercanggah sungguh ni dengan apa? Sufi, hak sufi sesat lah. Kalau sufi alim, sufi yang ngaji, insya-Allah dia lain. Ni sufi atau sebab kalau kita tengok dalam kitab dia teruk. Tak boleh langsung ada harta. Supaya Imam Ahmad walaupun dia kalau bangun pagi tak ada harta dia suka untuk dia, tahap dia. Nak boleh sampai tahap tu ingat senang. Sebab tu saya kata benda-benda gini dia tak boleh tiru-tiru, letih. Boleh jadi sakit jiwa tak tiru-tiru. Waktu tu dia jadi, dia hidup macam mana? Dia mula hidup dia start lama mana? Puluhan tahun. Tapi dia tak suruh orang buat begitu. Tengok dalam dia meriwayat hadis pun Nabi cara hidup dia. Dia gesar orang masyarakat hidup cara Nabi. Tapi dia lagu tu. Ramai sahabat dia ni biasa lagu tu. Tapi dia tidak suruh orang buat lagu. Tapi bagi dia suka gitu. Nak sampai ke tahap tu. Sebab tu benda-benda ni bila kita tengok Imam Ahmad lagu tu, kita tak boleh fikir kita nak buat lagu tu esok nak buat lagu tu lah. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Masa saya belajar ni, guru saya sebut dulu. Ni nak ayatnya bahaya seseorang itu nak ikut orang yang sudah peringkat tinggi, dianya peringkat rendah dia nak ikut tu bahaya. Misalnya dia kata nikih, tapi benda ni benda cerita, tapi benda ni kira-kiranya berlaku lah semasa di India. Tok guru alim Maulana Afsan satu hari dia royak pada anak murid dia. Kali dia bahasa hari tu dia bahasa tenang hati dia royak, dia kata hari ni mintalah kebetulan dia pada piti dia jenis kayu. Dia kata mintalah ke berapa kalau minta insya-Allah kalau boleh bui dia bui. Dia offer gitu. Dia tawar pada anak buah dia. Termasuk khadam ni. Jadi anak-anak buah dia lain ni dia tak ada minta. Tiba-tiba khadam dia duduk khidmat pada dia minta. Dia kata saya ada satu permintaan. Mintalah insya-Allah kalau saya boleh tunaikan saya tunaikan. Dia kata saya nak jadi petugas. Saya nak jadi sepemaulana. Dia minta tu dianya khadam kepada Maulana ni. Maulana kata tu tak dia tu. Minta lah tak boleh nak jadi pelaku lagu mana. Nak jalan, nak jadi alim, nak jadi tunggu. Dia ingat sebuah komputer boleh transfer gitu ilmu. Tak lihat. Dia minta saat ni tadi kan Maulana kata minta kepada insya-Allah. Dia kata ya aku katakan insya-Allah kan. Tu tak lihat tu. Dia nak juga. Yang peliknya dah dia desak nak tu kata boleh mari masuk lebih ni. Masuk lebih ni. Untuk saya cerita ni cerita ya tapi benda ni masyhur lah di tempat ngaji tu. Masuk katanya tok guru tu nya doa lah ke mana tubik jadi supo dengan tok guru jadi berubah wajah dia. Supo tok guru. Orang tengok terkejut orang lain kali. Tapi dia tak mampu nak menanggung 3 hari mati. 3 hari mati. Jadi cerita gitu kita cari suka tapi nak ayatnya tak boleh. Sebab tu dalam agama kita dia ada peringkat juga. Peringkat orang awam, kita sendiri sebagai guru pun kalau kita mengajar orang awam, kita tak boleh bui benda yang tak padan dengan kemampuan dia. Kita ni kena urus orang mengikut akal dia. Seperti mana Saidina Ali katalah. Kita ni nak buat kira dengan orang kena lihat tahap dia. Sebab itulah kalau India pakai ulama lana dia tak bui ilmu tasawuf, ilmu tarikat ni kepada orang yang tak mengaji. Hak ngaji lepas sunat sitah pun dia tengok lagi watak sesuai ke tidak. Ni kadang-kadang tempat kita ni kita kata duk ngajar ilmu gitu kepada orang tu baca Quran pun tak erti. Kau tu tak erti kau satu ilmu, tak pernah ngaji pun usuluddin. Duk bui ilmu gitu. Tu yang kita tengok pelik tu. Misalnya apa yang berlaku. Ni saya tengok atas kenyataan. Sebab benda ni berlaku pada keluarga saya. Kalau lagu tu tok guru yang mengajar dia nak jawab mana depan Tuhan. Dia kena fikir tu. Misalnya ngajar ilmu tarikat, ngajar kawan ni ya Quran pun tak habis lagi ngaji. Jahil tu okey. Sampai bila pun kena tu dia berubah mendadak dengan pakai serban, pakai jubah, bini dia aurat pun tak tutup. Kita tengok tak seimbang. Jadi benda ni banyak berlaku. Tak boleh gitu. Sebab tu kalau kita tengok, kita belajar hadis, kita tengok ke hadis setengah tu hadis rendah hadis. Ni untuk peringkat mana? Dia tak sopan. Jadi kita pun kena tengok juga. Sebab tu kalau kita nak bui, tak boleh. Sebab tu guru saya dulu pesan dia kata kena bui ingat benda lagi. Kita nak bui ni tarikat apa kita buh nama buat jenis ngatik jenis apa tu. Dia kena alim, dia kena reti, dia kena ada nilai. Kalau tidak tak boleh jadi dia mimpi kat dia buat sejumpa dengan Nabi macam-macam boleh timbul fitnah berat pula situ. Kenapa? Kerana dia tak ada nilai. Qiyam tu tak ada. Tak ada tu sesuatu yang boleh nilai sesuatu. Untuk ni lagu ni lagu mana? Aku pakai lagu mana? Akhir sekali seperti mana keluarga saya tu ada berlaku tu sampai peringkat anak dia tu dia mimpi
Anak dia mimpi dan dia pun untuk guru. Tarikat dia kata anak dia nak jadi Amirul Mukminin dalam tarikat. Lepas tu anak dia mimpi, oh siapa apa saja yang anak dia sebut tu macam wahyu dah. Keluarga saya sendiri tak cakap nasihat, tak pakai. Tu tak boleh. Tak padan dengan dia. Tak padan dengan dia. Bahaya. Sebab kita bui bodoh kecil tak ada. Sebab obat kita bui tak ada. Dia boleh jadi racun, obat tu boleh jadi pemusnah, obat tu walaupun rasanya obat makan lebih dos. Nyata tak boleh. Hak ni pun tak boleh. Tak boleh, kena beringat. Saya dulu Allah, kita ingat perkara ini. Baik. Mati terjun atas getok sutes main. Lepas dekat tan, lepas jannah. Umur 12 tahun, 13 tahun ambil tarikat. Jadi kepanasan, mati. Terjun ke sungai. Ingat lagi. Dia rapat-rapat lagi muka dia. Kalau baca apa Allah kesiannya. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dia. Apa jadi lagu tu? Panah tak kena. Sebab dia setiap benda dia ada kesan yang kita bermain. Kita doa amal walaupun ayat Quran tak kena cara tu tak kena. Jangan kita ambil. Saya ingat benar, guru saya mudah. Guru saya dia buat perumpamaan mudah. Dia kata gini, kata mudah. Nak ayat ni benar, kita makan ni kita. Kita makan daging rasa panas. Makan sayur rasa sejuk. Benar-benar tu ada kesan. Begitu semua ada kesan berlaku. Semua ada kesan. Sebab tu setiap semaya kita ada kesan pada bukan sekadar rohani saja. Fizikal kita pada kesan semaya kita semua ada kesan. Jadi jangan kita buat terkali. Kena beringat. Bahaya kan? Jadi kena fahamlah kedudukan ni. Jadi Nabi kata kalau tinggal keluarga engkau dalam keadaan kaya terlebih baik lagi. Jadi hadis ni Nabi nak isyarat kepada kita, nak ajarnya bahawa kita kena fikir tentang kemaslahatan. Walaupun selepas mati, sah ke ketika hidup. Kena fikir. Dah fikir tu boleh pada tidak dikira sebagai orang dunia, tapi kira orang akhirat tu setahu tu. Tapi jangan lupa lah, habuai orang lain, harta kita tu dia ada hak orang lain yang perlu kita sedekah. Asal kita buat hak tu, tak apa. Seterusnya maknanya jadi dalam fiqh disebut sama ada kita sedekah semasa kita sakit tu, sedekah selalu ataupun wasiat termasuk berlaku. Boleh berlaku. Kan? Bahkan katakanlah seorang tu wasiat harta dia 2/3 misalnya. Dibahas dalam fiqh. Bercanggah dalam hadis ni. Boleh ke tidak? Kita sebagai yang menerima pesaka itu, atau kita sebagai peguam, atau kita sebagai anak-anak yang tak terlibat tapi kita tahu, boleh hubung ke tidak wasiat itu? Boleh. Mengikut ulama boleh hubung untuk dasar kebaikan. Kita nak ikut hadis. Sebab boleh jadi dia tu jahil. Si harta tu dia wasiat banyak untuk harta dia. Sebab bila wasiat gitu dia boleh timbul masalah. Kadang-kadang boleh bawa kes ni ke mahkamah. Kalau tak kena gaya boleh jadi perbalahan. Tak puas hati kepada orang tu macam ni. Nak mengelak kata atas sulh, perdamaian, kebaikan boleh. Di segi fiqh. Apa ni antara sebab Nabi tak boleh. Selain daripada itu dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkara lain yang lebih tinggi lagi. Bahkan Nabi kata, seperti saya sebut tadi lah, mana kita tinggal tu kita jadi orang akhirat lagi, bukan jadi orang dunia. Bahkan kamu kena ingat, kita nak sedekah ni kerana kita nak pahala, nak merapat diri dengan Tuhan. Seolah Nabi kata, mu khabar, kamu sedar kah? Kamu ni sebenarnya hakikatnya sudah bersedekah dah. Nabi nak buka ruangan sedekah, biar kita pakai sedekah ni luar. Sehingga apa yang kamu berikan kepada anak isteri kamu tu, sedekah, nafkah, peruntukan untuk pakaian dia, untuk minyak kereta dia, apa saja keperluan anak isteri kita tu, hasil usaha yang halal yang kita beri tu, kena faham. Hak tu kalau buat dengan maksud ikhlas kerana Allah, kerana hadis ni bab ikhlas ni. Hak ni maknanya tabtaghi biha wajh Allah, situlah dia panggil madar hadis ni. Di situlah madar dia. Di situlah kalau bahasa Kelantan sahih dia situlah. Hadis ni hak nak sesuai dengan hadis di situlah. Kamu melakukan kita kata perbuatan rutin. Apa dia? Sara anak isteri kamu hak tu rutin orang kafir buat, tapi kamu buat dengan penuh kesedaran. Kerana untuk cari redha Allah melalui harta yang halal,
maka setiap apa yang dimanfaatkan, yang isteri kamu, anak kamu ambil manfaat. Cuma sini Nabi sebut bui makan. Setiap suapan yang masuk dalam mulut isteri kamu, kan hak tu paling asahnya. Makan ni paling asah lagi daripada pakaian. Makan ni paling asah lagi daripada kereta, minyak kereta dan sebagainya. Makan ni lebih asah daripada tempat tinggal lagi. Dah kalau hak tu, hak lebih hak asah. Hak asah benar, hak dururi tu. Dikira sedekah. Cuba gambar ke hak lain yang tidaklah sepenting makan. Hak tu lagilah dikira sebagai sedekah. Kena ingat tu. Dan ada ulama ramai, kalau ulama sebut, mana hak ni kalau kita buat langsung kita tidak teringat. Tak ada teringat apa, buat biasa gitu ya. Boleh pahala ke tidak? Hak kita duwi pada anak isteri kita. Setengah ulama kata tak boleh pahala. Dia jadi sepuluh kafir. Sepuluh kafir. Sebab tu kita beri, kita kena ingat. Sebab tu bismillah tu setiap kali kita nak tahu bismillah tu, dia nak mengajar kita tentang perbuatan kita sebenarnya. Tu sebenarnya. Lama ulama kata begitu. Kenapa Nabi kata kullu mri'in dhibalin lam yubda bi bismillah tu lah. Fakta. Ataupun dari riwayat yang kata maknanya berbeza riwayat lah, berbeza di punya lafaz. Setiap kali kamu nak buat benda penting, kena baca bismillah apa? Bila Allah kena ingat pada Allah, nak supaya perbuatan kita tu beza dengan orang kafir. Kita pergi kerja bismillah baca Allah. Itu semacam kita mengajar kita bahawa kita buat ni ibadat. Tu sebenarnya bismillah tu. Tu sebenarnya nak ajarnya. Di samping berkat ke apa tu syukur. Nak mengajar kita, tu lah sebenarnya. Tu lebih baik kita ajarnya. Kena ajar kita. Jadi bila kita bismillah setiap kali kerja, nak mula kerja baca bismillah, dia beli sayur baca bismillah, naik kata baca bismillah, dia akan ingat semua tu. Tak akan putus kita zikrullah. Jadi hak tu. Ni kalau tak ingat langsung, pakai semaya pun dak. Nak jadi ibadat lagu mana cuba gambarkan. Tu kesan dia ni. Itu kesan ibadat. Dia ibadat ni kalau kita ikut cara Nabi, dia jadi kelebihan dia banyak. Banyak kelebihan dia. Kalau tidak tak ada kelebihan. Misalnya saya pernah sebut doa misalnya. Doa ni ketika kita telitah tu, hak tu molek doa. Memang Nabi pun, kalau kita perhati molek Nabi, tubik doa tu, misalnya kata, asal doa tu ketika Nabi menghadapi sesuatu, ruh doa, sifat doa tu. Misalnya Nabi ajar doa, kalau berlaku kilap Nabi berdoa. Masa berlaku tu pun Nabi ajar. Maknanya dia jenis gitu doa tu. Jenis gitu doa tu. Sebab tu kadang-kadang doa kita buat tak sesuai. Sebab apa? Tak ada sangkut paut dengan situasi kita baca doa tu. Sebab tu guru saya sebut lah. Dia teringat muka kita mengaji dengan dia. Dia teringat. Dia kata, tu email tu anak 10, cucu 24. Kita anak tak ada seorang aku. Kat bila tu email tu nak doa anak ramah. Kat kita tak ada anak. Kat kita kurang ada adik amin belakang email sahaja dia tu. Tidak dilatih berdoa sendiri. Nak jadi lagu mana dia kata. Doa-doa ni sebenarnya dia menjurus pada masalah individu. Kecuali masalah tu masalah global, masalah ramah. Misalnya istisqa, masalah apa? Masalah ramah tu. Bila tak teruja, bukan kita seorang yang menderita semua. Masalah apa? Boleh lagi berdoa lagu tu. Tapi kita tak kejut pada hadis Nabi. Nabi pergi semaya ajak pergi. Mana satu benda besar berlaku, Nabi pergi. Tak ada, memang tak ada sah hadis. Tak ada. Doa ada. Doa. Lepas tu kalau kita nak buat, lah ikut kita lah. Cuma ayatnya kedudukan. Biar kita tahu asal ni dia lebih baik. Lepas tu kita fikirlah. Tahu asal tu dulu. Tahu asal. Sebab ada timbul lah baru ni. Ada timbul. Muka baru ni kan. Dia sibuk cakap semaya di sekolah. Okay? Mudah UPSA. Jadi ada lah seorang ketua PIBG tu. Dia tanya kitanya. Betul ke ustaz? Dia kata tak boleh mana. Dia kata hamba tu tak tahu nak ayat tak kena gitu tu. Cumanya kalau setakat saya ngaji tu memang tak ada lah. Jelas tak ada. Tak jelas tak ada. Tu tak ada. Masing kita boleh buat lah lafaz niat semaya ajak tu lagi lah maknanya kita ambil. Tu tak tahu lah kata. Lepas tu nak buat lagu mana dia kata ni. Budak lah biasa. Kata tak ada apa-apa. So dia baca molek surah Tuhan gitu. Tak ada apa. Nak biasa lagu tu yang biasa ni. Cuma saya pesan ke dia ni, bahkan kebetulan dia minta kita pergi tazkirah untuk ibu bapa. Kita pesan lah, jangan jumpa tu mama nak biasa ni. Jangan sebut terang. Kata hari ni hamba tak saya nak berkias, tidak nak berlapik lah mana ini kecil. Kita sebut gitu. Lepas tak ada lah mari ke apa tu. Pelbagai lah masalah dia sebutnya. Kita pun nampak lah masyarakat kita sebenarnya dia tidak tahu. Dia tidak tahu.
Bila kita sebut jalan keluar, dia gini, kita kena ingat, kita dengan masyarakat ini, bila kita kata benda ni tidak berapa boleh. Bila kita kata benda ni tak apa kena, kita kena ada panggil plan, tidak kecadangan dia kena ada. Lepas tu nak mesti dia kena buat lagu. Sebab dia hidup dengan cara ni. Dia hidup cara ni, mak dia hidup cara ni, keluarga dia keturunan hidup cara ni, celak-celak mata gitu dah. Tiba-tiba kita kata tak ada, tak malu. Jangan kata tak ada, cuma kata kalau buat gini lebih baik. Sebab ni ada dalil gini-gini semua, baru dia nampak. Tu. Hak ni lebih bertanggungjawab, lebih menjamin, tidak bersifat bermusuh. Kita sebut ke dia gini, dia kena begitu. Sebab itulah kita kena pakai kaedah, maknanya kita lebih menyelesaikan masalah, bukan menghukum dia. Kalau kita buat keluar hukum gitu, tanpa kita buka jalan keluar kepada dia, dia jadi sesak nafas. Dia sesak nafas, dia kabak usin macam-macam dia kata kita. Kena beringatlah. Jangan kita menghukum masyarakat, sebab dia tidak salah. Orang lain yang salahnya. Kalau kita nak muzakarah, bukan dengan dia, dengan orang lain. Kena beringat. Siapa dia hari tu jadi sebab salah, dia nak pergi semaya ajak. Takutlah dia bila kamu tu kata bid'ah tu. Dia kata lagu tu. Mari jumpa saya. Tak apa dua gini, benda bid'ah ustaz kata begitu. Dia pun jadi pening. Dia pun tanya, betul saya pun suka lah bincang dengan dia. Dia kata lagu tu, kata gitu. Jadi doa-doa ni memang dia lagu tu. Memang dia gitu, sifat doa. Tengoklah. Tengok dalam fake doa. Fake doa, Imam Suyuti pada sebut dalam kitab dia Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida' itu. Doa ni memang dia sifat dia gitu. Ni kadang-kadang kita ni hak masalah sebenar kita tak doa. Masalah kita ni kita tak doa. Sebab kita ngapa doa tu ya. Doa apa tu? Rabbana atina hak tu. Jadi banyak lagi doa lain yang lebih bersifat khusus kita tak baca. Padahal dia tak erti bahasa Arab, tak apa, kita tahu dah masalah ke dia. Dia tidak khusus, dia fleksibel doa ni. Kita masalah ke dia. Misalnya ada, saya tak ingat lama saya baca ni, dalam kitab tu dia ada sebut, memang jelas lah kita baca lah ni, kita lagu ni doa ni. Jadi kita nak buat tu dia kena jelas. Misalnya kita menghadapi masalah ke dia, kita ambil masalah anak lah. Anak kita tu bila guru disiplin telefon kepada kita, anak kita bermasalah gini-gini, suka kena orang, mengganggu orang, bully lah kita kata. Enggak, dia pergi tanya, ada ke doa tu tak boleh? Nak jawab lagu mana? Tak sakit kepala kita. Orang tak mesej nak doa untuk rawat anak suka bully lagi. Lepas kita. Kata hamba tak je dengar doa bully ni. Doa nak hindarkan daripada bully ni. Lepas tu nak ayat lagu mana? Dia benda-benda gitu. Dia masyarakat dia nak benda yang terlalu khusus gitu. Kita kata gini. Doa tu anak dia jadi akhlak mulia. Doa apa Melayu? Tak mahu cerita. Teringat pada Allah. Guru tadi pun doa selalu. Tak payah kat tangan. Doa. Ya Allah, ya Tuhanku. Ambillah disiplin doa tu, puji Allah, puji Nabi. Lepas tu akhir tu dengan puji Allah pula, puji Nabi. Gitu. Disebut dalam itu kan, maknanya disiplin doa. Lepas tu kita doa kat Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku ni usaha. Kita kecek dengan bahasa kita. Sebab bila kita nak doa, hakikat doa ni dia kita minta dengan Allah. Dia Allah ni dia nak kita doa ni, kita ilhah. Dia salah satu sifat doa yang disebut dalam hadis ilhah. Ilhah ni maknanya kita desak, ya Allah, bila sabab jui, tak berhenti tak apa. Minta semua, teringat minta tak apa. Allah semakin kita minta dia betul ilhah mendesak lagu tu, semakin tinggi darjat kita. Dengan manusia Nabi kata kalau membuat gitu orang akan benci kepada kamu. Kita pergi minta dengan orang, minta sekali tak apa, minta mari esok ke mari pula kan. Lain kecek berbunyi lain. Tak boleh manusia kita minta sampai jui, minta depan orang pelik. Hak tu dengan Tuhan. Minta. Tu. Jadi mana kita kena budayakan masyarakat kita minta dengan Allah. Hak tu sebenarnya. Jadi benda tu kena ajar. Jadi benda ni Dr. Abdul Nasir Ulwan, saya tak ingat dalam bab gapo. Dia kata orang kita kesilapan umat Islam ni gagal mengajar anak dia berdoa kepada Allah. Dia gagal. Misalnya ikutlah di pusat-pusat kita kata asuhan kanak-kanak pun, dia memang dia ajar doa, tetapi dia tidak ajar dengan cara yang betul. Dia dah ajar anak-anak ni hafal doa. Sebenarnya kalau mengikut dia tak kena tu. Dia hafal doa ni, dia tak akan faham maksud doa tu apa.
Sepatutnya kalau kita nak ajar doa ni, kita kata kalau kita ada masalah, kita minta dengan Tuhan. Misalnya masalah dia, kita tanya berdoa. Itu cara dia. Doktor masalah kata waktu sebenarnya. Kita sakit perut, bodoh kan? Padan dengan gaya ni. Tak ada sakit perut, minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan, aku sakit perut, boleh ke hilang. Kita ajar begitu. Jadi sebenarnya waktu bukan ajar doa saja. Kalau kita ajar begitu pada anak kita, kita bukan ajar doa saja, bahkan kita mengajar tauhid pada anak kita. Tu sebenarnya. Ayah ni guru kafah kena ngaji jurnal ni, baru dia masuk. Sebab apa? Kalau kita ada ajar ngapa doa gitu dah, budak tak akan reti nak guna dalam kehidupan dia. Dia tak reti. Kalau nak doa nak makan, dia tahu bila nak makan. Lepas tu, apakah doa nak makan hanya dipraktik ketika nak makan saja? Tak juga. Tak juga. Mana tak mestilah ketika nak makan kita boleh doa bila, sebab kita nak rezeki kita tu rezeki yang berkat, boleh doa bila-bila. Jadi untuk berubah mana kalau kita ajar pak molek, misalnya kata dia ubah, kalau adik ubah, ingat tu, minta doa, ya Allah sembuhkanlah, biar cepat sembuh luka ni. Kita ajar gitu konsep tu, bila ubah kita ajar gitu, biar dia sembuh. Itu sebenarnya. Patut kita nak ajar dia mengapa doa apa tu, boleh lah. Itu cara kita nak menerapkan, biar dia lekat doa ni, nak ajar dia minta dengan Allah, minta Allah. Siapa setiap kali belaka apa, tu dia kena ajar kita. Jadi benda tu terlebih baik selain daripada kita suruh dia mengapa. Jadi banyaklah kita tengok perkara yang agak lari lah dari ini orang panggil cara hidup, penerapan dia tu, penerapan dia. Sebab tu saya sendiri sebenarnya tidak berapa kenal lah kalau kita tengok cara di style apa doa ni, sekadar gitu saja. Sebab dia jadi tak praktikal kadang-kadang, tak praktikal. Siapa setengah-setengah orang tu, iyalah kita kata setengah-setengah pasal gatung apa ni, bawa ada sama tu doa cara. Jadi kena beringat. Sebab apa? Ramai kita dengar sungguh teror orang kampung ni, dia kata payah nak mengapa doa ni. Kita ni ayat Quran, doa ni tidak mudah Quran, kira-kira mudah dah tu payah sah ke bahasa Arab hadis ni tidak payah mengapa nak ingat payah. Dan itulah salah satu sebab dia kata dia nak sangat tu duduk amin belakang tu lebar belakang ustaz. Tu sebenarnya masalah orang kampung. Kalau kita pergi kuliah di kampung-kampung, itulah masalah. Bila kita sebut gini kan, mesti dia mari jumpa. Tak ingat, tak ingat apa-apa, ingat apa tu lupa pula dia kata. Jadi benda sani penyelesaian dia tak perlu makcik ngapa ku Arab, tak perlu. Makcik masalah ke dia ya. Masalah nego tak laku. Nego tak laku. Dia tak baik, nego tak laku. Macam kita ya Allah, murahkan rezeki aku. Luahkanlah rezeki aku, bukalah pintu hati orang yang sebagainya. Minta gitu. Allah tak kira bahasa kita kata bahasa bodoh, bahasa rendah, Allah tak kira. Dia naknya kita ni, hati kita ni minta, mendesak-desak apa menang. Dan itu masalah kita. Main di nego boleh 10 riyal, dia tak ada. Dia pun sebut masalah nak lagu. Tu benarnya. Kita sebut lagi ke dia, makcik kena jaga semayang biar betul molek. Makcik kena jaga tu. Makcik jangan duduk mengopak apa. Makcik kena jaga tu. Baru doa makcik tu hati. Kena sebut benda-benda begitu. Ini kalau sama naik doa mayat dah. Doa Quran tak ngaji. Bila Tuhan nak terima doa lagu? Tu kena ingat. Jadi benda-benda begitu kita maknanya dengan doa tu sahaja. Sebanyak mana dah kita boleh hajar masyarakat kita ni mendekatkan diri dengan Allah SWT. Cara dia memang begitu dalam hadis ni. Amalan-amalan ni dia kait dengan benda-benda lain. Doa apa dia kait dengan amalan lain untuk Allah terima tu. Jadi hak tu tak dipuhaki sebenarnya. Saya pun sebut begitu. Maka saya sebut pada ibu bapa, saya kata kalau makcik mari semayang hajat, mari baca Yasin, kerana 3 hari lagi anak nak puasa, dalam keadaan anak makcik tak pernah piak dia, dia tak semayang subuh, makcik tak pernah rasa bimbang anak tak semayang subuh, makcik tak pernah rasa bimbang anak makcik tak tutup aurat, makcik tak pernah bimbang benda-benda wajib yang makcik tinggal, lupa, terlepas pandai, makcik tak ada pernah bimbang tu. Cuba makcik fikir, Tuhan itulah yang suruh kita tutup auratnya. Tuhan itulah yang suruh kita mana jaga anak kita semaya, kita semua. Tuhan tu.
Ni kita masjid tak pernah pergi, tiba-tiba dekat anak nak puasa, kita mari doa minta dengan Tuhan. Cuba fikir. Kalau orang tanya saya, ni anak nak puasa nak buat ke? Istighfar banyak dulu. Kita akan kata gitu. Anak nak puasa lagu mana? Pastikan anak semaya biar molek. Tapi biar dia pergi puasa, dia akan Allah bui kita naik. Sebab kalau anak kita tak pah puasa pun, dia tak dosa. Kita tak pah puasa, dia tak dosa. Dia gagal puasa pun masih terbuka ruang untuk masuk surga. Sebab apa? Semaya tak tinggal. Dia reti batas-batas pergaulan lelaki perempuan sebab dia ikut hadis Nabi. Sebab kita hajar molek. Katakanlah dia tak pah puasa, masih selamat lagi dia. Tapi kalau kita tak buat hal tadi, anak kita tidak ajar baca Quran, kita tidak jaga semaya dia, kita tidak jaga amalan-amalan yang sudah fardu atas dia kerana dia cukup umur, kita nak buat ke puasa, katakanlah anak kita boleh 20A, 5A UPSA kita kata, 9A, 20A, tak kira berapa A pun, cemerlang. Tak ada nilai sikit pun pada pandangan Allah anak kita tu. Tak ada nilai. Tak ada nilai tu. Tiba mari puasa ke pakat duk singgah anak duk restu ilmu kan. Singgah anak ke apa. Sebab tu bahaya tu benda gitu bagi saya lah. Sebab apa tu? Dia akan berlaku banyak silap faham. Orang tak akan sedar agama kalau kita buat lagu tu. Kita kena beri kesempatan. Kalau dia buat tu boleh tak apalah, tapi kena tambah lebih lagi. Anak kita ni bukan Allah kurniakan anak pada kita ni sebenarnya bukan untuk sekadar tu ya. Tidak. Untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Tu besarnya anak ni. Aset yang paling besar. Jadi saya tekan hal tu sebab apa? Kita nak mengambil ruh ni. Nabi mengajar ketika orang sakit. Ni ketika orang sakit Nabi beri pengajaran. Kalau kita tengok Nabi cara didik sahabat ke tak lebih bersifat apa ni? At-ta'lim bila fasl. Mengajar hak tidak dalam kelas. Mengajar secara tidak formal lah orang kata lain. Kadang-kadang hak tu lebih berkesan. Kita duk syarah-syarah gini ni kadang-kadang tidak kesalahan. Tak itu. Sebab tu saya kata klik istighfar banyak. Kita minta ibu bapa klik semaya ajak rumah banyak. Klik semaya kata semaya ajak nama pun jumpa lon baru semak nama tu. Okey semaya Jumaat klik buat tu 3 hari. Nak siapa ke 3 apa ni? 11 hari bulan. Klik buat tu 3 hari. Sebab dia mintanya ni saya sebut ni untuk kita lah. Dia kata ustaz pergi ceramah 3 hari ni supaya ibu bapa tu maknanya jangan beri anak dia kelih TV 3 hari nak puasa. Kata berat ni. Mau nak ayat anak tahu ni. Hak tu mudah benar ya kata. Kerak ya tak ada apa-apa kata. Mudah benar ya tu. Dia beri masa sejam. Kita pun malam tu standby. Kita beri paruk gitu. Kata minta maaf hamba nak talqin pada ibu bapa ni. Kita nak talqin pada ibu bapa ni. Anak tu biar. Anak tu kalau dia tak baca, kalau dia luluh juga memang pelik. Memang pelik sungguh. Kejadian Tuhan ni boleh berlaku tapi benda tu pelik aku ke mana pun. Orang duk baca lagi halik ni boleh tak pah kata. Benda tu dengan Tuhan berlaku. Sepatut benda kita tumpunya ke apa dia? Nabi kata al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana, orang cerdiknya, orang beramal atas dunia tapi dia mengambil kira guna untuk hari akhir amalan dia. Hak tu orang qayyis. Orang yang bijaksana, bukan sekadar bijak sini, bijaksana. Orang yang hebat. Tu sebenarnya. Jadi berusaha dia tenang apa. Hak tu sebenarnya. Jadi kalau kita duk hantar anak sekolah duk gapo kena pasti kira ni jadi ibadat boleh pahala betul. Kena ambil kira tu. Dia kena fikir tu. Sebab tu saya sebut kata ceramah saya ini muhasabatul usrah. Nak muhasabah keluarga. Kita ugi gitu. Sebab apa ugi kesia kita kena main nyanyi semua. Enggak kata anak kita 3 hari kita tak ugi kelih TV ni memang terganggu biasa dia. Dah dia duk kelih TV berapa tahun. Tiba-tiba mak dia tak ugi kelih TV. Apa tak ada kelih TV. Masalah dia TV. Pulaknya berita tidak ada TV. Banyak benda-benda molek. Jadi kalau kita buat lagu tu, kita tidak memberi nilai yang positif pada anak kita. Tak ada. Kalau kita buat gitu, kita tidak beri nilai yang baik pada anak kita. Itu satu kesilapan. Dan kalau guru buat gitu, guru yang gagal. Kalau ibu bapa buat gitu, ibu bapa yang gagal. Kita nak ajaran Nabi, kita terap anak kita faham setahun ni. Sebab itulah kita perlu masjid ke anak kita. Kita kena masjid ke anak kita. Kena galak dia pergi masjid.
Kita sebab tu saya sebut hari tu, kalau tak pergi masjid pun kita kena heret anak kita pergi masjid. Dia pun senyap belakang boleh tak pergi masjid pun tu. Dia adalah ramai dia widah maklumatnya. 87 tu ada ramai mana yang tak pergi. Saya kata kalau kita tak pergi masjid pun kita kena jaga molek. Kita heret anak kita pergi masjid. Biar kita tak pergi pun. No. Kita heret anak kita pergi masjid. Biar kita tak pergi tak apa. Cuba buat gitu 3 hari. Cuba buat gitu. Sebab tu email situ pesan dah. Ustaz wayak gitulah dia kata, saya nak tengok. Mari keduk. Tu email kata dia adalah dia kena pasti dah. Sebab bagusnya tempat tu guru besar ni dengan tu email ni memang dia kontak sama. Jadi bila dia nak suruh masjid ni terlibat dengan program tu, dia pun ayatlah 87 keluarga ni gini sikap dia gini. Dia kena pastilah dia kayaknya. Bagus juga sekolah tu. Kenapa saya kira tu? Kerana dalam hadis ni Nabi mengajar dalam bentuk kehidupan. Tengok, banyak gitu umur kita kata pengajaran kita boleh ambil dengan pergi melawat orang sakit tu saja. Nabi ajar kepada kita. Benda-benda gini kita kena sentuh. Kadang-kadang hak tu penting. Sebab itulah saya duk sebut sama. Dakwah ni sebenarnya dia dalam kehidupan kita. Sebab tu dakwah ni dia tidak ada waktu. Gitu ya benarnya. Jadi kita kena ingatlah benda-benda kita kena ingat. Kalau kita buat gitu, memang kita ni pendakwah ya. Kita boleh pahala tu kira gitu ya. Benda gitu ya. Kita ambil kesempatan di atas keperluan orang tu. Dia perlu kita ambil kesempatan. Kita kena tahu lah. Misalnya antara benda ni cetusan ni ulama kita sebut ni dalam kitab saya baca, cuma kita faham maksud dia tu. Dia kata kita boleh nilai seseorang tu antara dia ni dunia atau tidak, akhirat kita boleh nilai ke mana. Misalnya sifat bermusim, contoh tadi bila maknanya jenis ibadat hak Nabi sebut tu kena kait dengan ibadat. Kita puasa dalam keadaan kita anak kita tu kita nak puasa, semua orang nak, tapi kita tidak prihatin kepada anak kita dari semai segala. Hak tu ulama kata kalau jenis-jenis gitu nampak nak ni sebenarnya kita tu dunia. Itu ciri-ciri tu dunia lah. Okey, baik. Katakanlah ada ibu bapa. Ini nak ayatnya bahasa sebab dunia ni bahaya. Sebab kita hidup atas dunia. Kadang-kadang kita tak kena gaya, kita jadi dunia jauh pada akhirat. Dengan dunia ni juga kita boleh jadi dekat dengan akhirat. Sebab tu ulama tumpu pada perbincangan ni. Misalnya dalam kisah puasa ni kita kata ada setengah orang tu habis 1,000 lebih sebulan, 1,200 sebulan untuk tuition anak dia saja. Dia ni. Tapi dia ni anak dia jauh 3 habis dah Quran. Dia ngaji dengan saya dulu. Dia ngaji dengan saya dan anak dia pun ngaji dengan saya. 3 tahun habis dah Quran. Tapi dia bahagi agama ni, anak dia ni memang lekat semaya. Saya kata ni setara ni memang seimbang lah. Anak dia habis dah Quran. Boleh baca orang kita aja. Memang suruh. Patah anak dia kalau tak pergi ngaji Quran, memang dia piang. Supor dengan dia buat supor. Lagu tu, kalau lagu tu tak apa. Jadi kita boleh nampak lah mana dia nak seimbang. Kalau lagu tu tak apa. Memang anak dia ni memang jauh lah. Dia jaga suruh bak semaya. Siapa dia tak wui ni. Misalnya dia nak jaga waktu semaya. Anak dia nak tengok TV. Dia kata boleh. Tapi kalau siapa waktu semaya kena dia tengok. Dia wui gitu. Siapa kalau anak dia tak itu dia tak wui tengok TV seminggu. Dia denda anak dia. Tak boleh dia. Jadi menyebabkan anak dia bermasuk di asrama penuh pun lekat. Siapa cikgu dia puji, anak dia ni memang lekat semaya. Siapa ke peringkat duduk di asrama penuh. Kesan dia. Sebab saya tahu dah sebab dia keluarga dia mengaji dengan saya. Jadi apa yang saya nak sebutnya benda tu tidak mahal. Jadi kita yakinlah. Saya yakin InsyaAllah dia ni mana dia suruh habis duit gata anak ni. Kadang-kadang dia tak cakap suruh isteri dia gata anak tuition. Ibadat tu kalau lagu tu. Sebab dia tekan hak lain, hak akhirat secara khusus lah semaya dijaga. Hak tu yang kita nak. Katakanlah kalau anak kita gagal dalam peperiksaan pun, dia tidak akan gagal dalam peperiksaan hari akhirat pun dia ada periksa juga. Di mahkamah Allah ni tanya kau tu pada kubur, pada dah. Tanya. Bukan sebut dalam hadis tentang azab kubur ni kan. Beberapa langkah saja pergi. Marilah tu nak kanak tanya. Tanya soalan mudah, soalan bocor dah tapi nak jawab payah aku. Walaupun soalan bocor pun sebab hak jawab tu tidak mulut. Imam itu. Jadi benda-benda gitulah kita kena faham. Jadi saya sebut gitu tu bukan apa kerana hadis ni begitu ruh hadis. Sebab dalam kunuz riyadhis shalihin dia tekan kepada maknanya ruh hadis ni. Hadis ni ruh dia ke apa?
Kadang-kadang kita gagal faham suasana, nak suruh nampak suasana. Ni suasana Nabi ni tempat orang sakit. Sebab tu ulama kata, walaupun ada ulama kata melawat orang sakit tak molek kalau masa tu panjang kita pergi lama. Betul? Betul ulama kata tak molek. Tapi kalau sekiranya perlu dan kita nampak orang sakit tu perlu, dia nak kita duduk lama, lepas tu dia pun tanya sebuah ni, sebuah dia tanya. Maknanya daripada pertanyaan kita nampak dia ni nak suruh kita duduk lama. Kita duduk lama sikit tak apa. Sebab dalam hadis lain Nabi tak boleh duduk lama. Apa? Ni lama kalah ni. Berlaku dah elok, hilang. Sebab tu ulama kata hadis kata tak boleh duduk lama tempat orang sakit tu. Kalau hidup buah, pertama kalau orang sakit tu jenis orang reti kat lah orang duduk mari buah. Baik dia rehat boleh zikir ingat tu duduk buah. Hak tu kalau kelip banyak tak apa kau jenis lagu tu. Duk kecek hak kebo getah tempat orang sakit. No. Kalau lagu tu tak ada bedah duduk lama. Sebab tu hak Nabi tak suruh duduk lama tu kalau benda tidak mengingatkan daripada akhirat, baik di mata, ambil pahala, pergi ziarah. Hak ni dah. Dan kalau kita boleh cipta suasana lagu ni sesuai dengan orang sakit, ulama kata kesimpulan dalam hadis ni kita pergi lama pun tak. Dia boleh ilmu pula situ. Tu sebab tu tidak secara mutlak. Mana kita kena tengok. Jadi sini kita perlu satu nilai, kita kena nilai. Kita pergi ziarah orang sakit nak boleh pahala ni, tengok keadaan lagu mana. Kalau nampak dia tu gelisah, dia pun nampak semacam tidak mahu terima tetamu, sekadar pergi gosok-gosok dia. Boh ke ada disebut dalam hal ni ulama kata molek kita pergi, kita baca doa, lepas tu kita nafas mana kita embuh sikit. Kalau dia minta, dia suka gitu. Dia tahu kita ni orang alim ataupun dia tahu kita ni orang molek. Awak kita klik. Kita beramal dengan hadis lain. Lepas tu kalau nak lama, kalau kita tengok dia tu perlu, dia nak tanya banyak soalan. Orang sakit ada kadang dia tanya, ada je orang sakit lagu tu. Itu sunnah lama. Sunnahnya lama. Jadi benda ni tidak tetap lah. Ini kesimpulan yang ulama buat daripada hadis ni. Ada dibuat gitu. Selain daripada itu, hadis ni juga kalau kita tengok sini, selepas daripada itu Nabi sebut, itu Sa'ad ni sebut. Dia kata mana saya akan ditinggalkan sebab gini Sa'ad ni dia sakit Mekah. Dan dia ni muhajir. Muhajir mana orang yang berhijrah ke bumi Madinah. Nabi SAW dari segi hukumnya, orang yang berhijrah ke Madinah ni, muhajirin ni, dia tak boleh duduk Mekah. Dia tak boleh pergi tinggal Mekah. Dia kena tinggal di Madinah. Kalau dia pergi buat haji genega tu orang tidak panggil tinggal, ni makna bermukim. Tak boleh. Pergi kerana urusan tak apa. Jadi sedihlah dia nak balik Madinah, tak boleh sakit. Dia berasa sakit ni macam nak mati. Jadi sedihlah dia bila sahabat dia balik seolah-olah tinggal dia sini. Takut mati. Dia tak sedih lagi tu sebab apa? Ni falsafah besar. Kena ingat, sahabat-sahabat Nabi berhijrah ni bukan atas rasa perniagaan, bukan nego. Atas rasa agama, tinggal harta, tinggal anak bini setengah tu. Bini hak kafir tu tinggal, kadang-kadang bini Islam tinggal belakang. Abdul Rahman Allah tinggal kekayaan, juta harta aset tinggal. Apa yang Nabi takwil? Mari duduk Madinah pula. Takut teringat pada harta. Maknanya kita sanggup tinggal harta, maknanya harta seolah macam sedekah. Jadi kalau mari pula seolah nak ambil balik pula sedekah, tak boleh. Tak ada afdal. Maknanya kita pengorbanan kita siapa sanggup tinggal bumi, tanah air kita pergi hijrah kerana bawa agama tu, biar kekal sama mati. Sehingga mati kena mati tempat tu. Jangan mati tempat yang kita tinggal tadi. Nak ayatnya sedekah ni, benda kebaikan kita buat ni, dia mesti tak boleh ada takhalluf. Tak boleh kita tengok ke belakang benda kita buat kebaikan, takut bahasa saya khususnya sedekah. Jangan. Bila kita buat tu kita pergi ke depan. Sebab tu ulama kata Islam ni dia menganggap kalau kita pergi kita tak paling. Itu tamadun orang Islam. Bukan takhalluf. Dak. Nabi nak ajar kebaikan kita buat, sedekah kita buat, pengorbanan kita tu jangan kita bahasa saya. Sehingga jangan paling. Saya pergi hijrah ke Madinah, jangan kelik Mekah. Jangan tinggal Mekah. Takut teringat pada hal tu. Takut Allah sayanya tinggal dulu. Nabi tak sewi dalam agama lagu tu. Bila kita sudah khairat, dah hijrah ni khairat besar. Apa tinggal hal tu? Nabi tak sewi. Itu ya dia berasa sedih tu. Sedih dia berasa. Apakah saya akan ditinggalkan oleh sahabat saya? Nabi kata sekali-kali innaka lan tukhallafa. Sekali-kali engkau tidak akan ditinggalkan. Jadi tak apalah boleh duduk Mekah pun, boleh duduk Mekah kalau nak balik tak apalah. Walaupun asal benda tu tak molek, tapi kerana sakit, tetapi pentingnya ke dia? Fata'mal.
amalan tabtaghi bihi, beramal duduk mana, buat amal biar baik, buat amal biar molek, dengan maksud cari redha Allah itu, pasti engkau akan naik darjat, rif'ah, kedudukan di sisi Allah SWT, pasti akan naik. Tak apa. Gitu. Di sini Nabi tekan amalan. Sini amalannya dengan maksud nak cari redha Allah. Ini ikhlas. Ikhlas. Ini ikhlas. Inilah hadis. Abu Wa'atu. Boleh jadi juga engkau akan ditinggalkan oleh sahabat kamu, maknanya sahabat-sahabat kamu akan mati dulu. Boleh jadi juga. Mana kamu ni hidup lama umurannya, boleh jadi juga. Kalau lagu tu dari segi amalannya, pastikan bahawa orang yang dapat ambil manfaat kebaikan daripada kamu. Dan orang-orang lain yang tidak ikhlas itu, munafik dan sebagainya, musuh-musuh Islam akan rasa mudarat, rasa beban dengan adanya saat. Memang begitu sungguh. Orang kafir jangan takut pada dia. Disebut dalam hadis, disebut dalam riwayat. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas digeruni oleh puak-puak kafir. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia ni. Dan memang dia tempat rujuk di kalangan sahabat, kerana dia ni antara sahabat yang akhir lah matinya. Dia ni umur panjang, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi tekan sini hak tu lah, berkenaan dengan ibadat dengan maksud cari redha Allah, niat ikhlas lah. Kemudian Nabi doa dalam hadis ni. Jadi di sini ada kesimpulan lain yang ulama buat. Sebelum kita pergi pada yang terakhir tu, saya nak sebut lagi, daripada hadis ni jelaslah bahawa menziarah hari sakit ni adalah benda yang jumhur ulama benda tu maknanya tidak wajib, walaupun ada juga setengah kata sini dia ada buat. Ada setengah kata tak wajib. Melawat orang sakit ni, ziarah ni adalah merupakan wujud kifai, yakni fardu kifayah. Ada juga ulama kata gitu, ada juga. Tapi jumhur kata sunat. Jumhur ulama kata sunat. Tapi ada setengah-setengah ulama, seperti Ibn Hazm kata fardu lah. Mesti pergi. Kalau boleh pergilah. Kalau tak boleh pergi nak buat macam mana? Kalau boleh pergi, mesti pergi. Dalam keadaan kampung qaryah kita. Setengah ulama kata sunat, macam-macam. Jumhurnya kata sunat. Ada setengah kata fardu kifayah. Mana orang lain pergi, kita tak pergi pun lepaslah kita. Nak ayatnya besar. Kukuk mana pun, hak ni kita kena buat. Kalau tak boleh buat semua pun, buat sekarang kita mampu. Benda ni dia ada asal dalam agama. Selain daripada itu, sini dia sebut banyaklah kenapa hikmat di ziarah orang sakit tu, apa hikmat dia. Kadang dia boleh menimbulkan rasa kasih sayang dan sebagainya. Tu sini dia tersebut. Setengah-setengah kitab lain perlu pergi itu salah satunya antara kebaikan dia. Boleh jadi kalau ada apa-apa lah, kalau kita pergi, boleh jadi dia akan sebut pada kita masalah-masalah dia. Kita boleh sesas itu. Sebagai contoh, misalnya dia percaya pada kita, dia akan ayat, dia kata saya sebenarnya ada hutang, khususnya kepada orang yang tidak ada keluarga. Boleh jadi dia pesan kita, saya ni ada hutang, gini. Kita boleh tahu. Sini dalam kitab-kitab dia sebut lagi. Itu kebaikan dia. Sebab tu kukuk mana pun molek kita pergi ziarah orang sakit ni, kita tanya dia, ada gapo-gapo, kau takut sakit gapo-gapo, nak oyak gapo-gapo, molek kita tanya. Ada nak oyak gapo-gapo, misalnya kata, jangan kita kata orang ni pasal kita nak mati, kata kita tanya gitu dah. Dah molek tu. Molek tanya gitu. Ulama kata, boleh jadi ada dia nak sebut. Kita mulut kita, telinga kita biar molek tu. Ada disebut dalam kitab kita, sini dia tak sebut. Lepas tu molek kita pergi, kita gosok kaki dia, doa kepada dia. Misalnya ada sebut sini doa, kita sebut orang Melayu tak apa, kita tengok nampaknya lebih baik pada kemarin, kita kata mudah-mudahan lebih baik pada kemarin. Sebab tu ada terjemahan daripada hadis Nabi sebut baik pada kemarin tu, maksudnya kita niat kita ni masa sebut gitu tu, mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada dia. Kadang-kadang mati tu lebih baik bagi setengah orang. Kadang-kadang mati tu lebih baik. Kita tidak tahu kebaikan dia tu duduk mana, sama ada hidup dia atau mati dia. Mudah-mudahan dia baik dalam keadaan baik. Doa kita dalam keadaan baik dia. Kita doa gitu. Tu molek nak tu. Selain daripada itu, hadis ni juga boleh ke tidak? Mengikut ahli ilmu lah, mengikut ulama, boleh ke tidak? Mana kita nak baca macam jampi lah, boleh ke tidak? Kita kira orang sakit ni, boleh ke tidak? Ulama kata boleh sekiranya kita yakin dia rasa nak begitu. Tapi kalau bagi seorang dia tak apa nak gitu, bahkan dia tak save, kita duk pergi muh baca dekat dia, tak sah. Tapi seorang nak,
Sepupu guru saya pernah saya sakit juga 2 minggu memang kita tak boleh bangun. Saya pun tak tahu sakit pasal mana. Kita pun tak pernah sakit gitu. Sakit tu pernah siapa tak boleh nak bangun. Nak angkat tangan pun tak boleh. 2 minggu saya pernah sakit gitu. Guru saya pergi ziarah, dia buat, dia baca. Ini lah nama ni. Sebab itulah saya kata takut ada gangguan apa, kita minta guru kita baca lah. Dia pun baca, dia muh kaki muh pada. Bagi kita yang kita tahu benda tu mana molek, dia kita pun nak kita tambah dia guru kita, memang amat patut. Kita akan berasa lega. Dia baca, saya dengarlah dia baca, jelaslah dia baca ayat Quran, lepas tu dia muh di kepala, muh di kaki. Tu sebab tu sini dia sebut molek buat gitu. Kalau perlu. Tu. Misalnya guru dengan murid kau. Tapi kalau kita ni orang tahu dah kita ni jenis maya tak apa itu, kalau kita buat gitu orang serabu. Tengok kadang sebab tu tengok kadang. Perlu juga ada juga kadang-kadang. Tu. Jadi benda ni bergantung pada keadaan yang kita perlu tengoklah. Kita perlu tengok. Okey, dia banyak lagi benda lain tu banyak manfaat sangat banyak kita boleh ambil daripada hadis ni Okey, baiklah. Kita nak ambil ayat terakhir lah. Misalnya Nabi sebut di ujung tu, Nabi doa pada sahabat dia supaya Allah SWT, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah sempurnakanlah untuk sahabatku hijrah mereka. Apa maksud sempurna di sini? Supaya dengan hijrah tu hak yang kita kata sanggup tinggal dunia kerana agama tu, biar benda tu kekal, kualiti tu biar kekal sampai kepada akhir hayat. Dan Nabi tak beri sahabat dia pergi tinggal di Madinah. Nabi tak beri. Sebab apa? Nak kekal benda tu. Biar gitu. Janganlah engkau kembali ke mereka di atas aqab mereka. Mana jangan biarlah sahabatku ni jadi murtad maksudnya. Ni doa Nabi, wala taruddahum ala aqab, janganlah engkau biarkan mereka kembali ke mereka di atas tumit, takut jadi murtad. Ingat sahabat-sahabat Nabi ni asalnya tidak Islam, musyrikun. Ramai sahabat Nabi semua bukan. Lepas tu dia masuk Islam dengan Nabi, dengan sebab usaha Nabi. Nabi doa, hadirat kena ingat, Nabi doa pada sahabat dia bukan sehadis. Dengan kata sahabat Nabi murtad, sebenarnya kita menafikan doa Nabi itu mustajab. Itu sebenarnya. Sebab Nabi banyak Nabi doa supaya Allah SWT kekalkan sahabat dia di atas iman itu. Dan sahabat Nabi bila Nabi mati perang lagi. Sahabat Nabi ni, Nabi mati, sahabat Nabi meneruskan peperangan. Dah dalam Nabi 23 kali peperangan tu. Selepas Nabi wafat, sahabat Nabi perang lagi. Perang lagi membebaskan ni tanah kita kata di luar Jaziratul Arab ni. Ini doa Nabi. Saya nak sebut sini begini. Kalau kita perhati dalam hadis, murtad ni dikira kembali, undur ke belakang. Janganlah engkau kembali ke mereka di atas tumit ni keduk belakang. Jadi setengah dalam riwayat, setengah dalam hadis akan sebut jadi musim. Jadi seolah undur ke belakang. Jadi undur ke belakang. Mana tumit dulu pergi, tidak ibu kaki dulu. Jangan buatlah sahabat aku jadi gitu. Ini bahasa kiasai kepada murtad. Jadi ulama sebut, dia kata murtad ni kafir ni sebenarnya takhalluf. Takhalluf mana orang yang mundur. Cara bahasa Nabi guna tu, orang beriman ni orang yang pergi ke hadapan, undur ke belakang dengan maksud murtad ni. Undur ke belakang itu maksudnya kufur. Apa falsafah di sebalik tu yang kita perlu. Sebab begini, saya nak sebut ni supaya kita nampak bahasa hadis ni mukjizat. Itu tujuannya. Bahasa hadis ni mukjizat. Kalau kita tengok dari timah Nabi doa supaya sahabat dia tidak murtad. Gitu saja. Janganlah engkau kembali ke mereka di atas tumit mereka. Kita tidak nampak kehebatan bahasa tu. Di sini dia ada makna bahasa ni. Bahasa bukan hadis ke mukjizat. Salah satu ciri hadis ni dari segi bahasa, dia bahasa dia tu anjak, kemah bahasa dia. Tidak longgar, tidak rakikah, tidak rapuh bahasa. Misalnya ni Nabi nak isyarat. Sebab tu bahawa guna gitu, makna orang yang Islam murtad atau orang kafir, dia sebenarnya mundur. Walaupun kita tengok dia maju, hakikat mundur tu lah ke mana? Kira lah mana sahabat ke dia ni buat benda yang, kalau nak kira dengan kecerdikan dia, kemampuan dia, status, sepatutnya manfaat dia tu bukan sekadar dia rasa atas dunia, akhirat pun dia rasa juga.
Tiba-tiba oleh kerana kemunduran dia, kelemahan pemikiran dia, dengan sebab kufur tu terhalang benda yang mana benda tu orang Islam pun nak benda tu, kemajuan ni. Tiba-tiba dia boleh buat tu, tapi kegunaan sekadar dunia saja. Orang Islam kalau dia faham oleh, dia mencapai kemajuan atas dunia, dia boleh nikmat benda tu di syurga di hari akhirat. Hak mana lebih maju? Hak tu Nabi nak ayat. Makna sini kita perlu kempen bahawa sinilah Nabi nak isyarat kepada kita bahawa kita kena kempen orang biar Islam ni dia nampak maju. Kalau kita pandai, kena cara kita nampak Islam ni maju. Misalnya bab takdir saja tu. Sebuah kitab Ibn Qayyim tulis bab takdir tu, kalau kita tengok tu memang tak nampak umat Islam ni mundur. Bab takdir tu sahaja kalau kena hurah, kata Hafiz Ibn Qayyim. Setebal ni kitab dia. Bab takdir saja. Cuba kita fikir. Tapi kadang-kadang sebab orang kita gagal mendedahkan benda tu dalam bentuk yang realiti, silap faham. Akhir sekali jadi nampak mundur Islam. Jadi benda-benda gitu. Hak ni saja ni mana kita tengok dalam huraian ulama begitu. Sebab tu dia gambar ke, janganlah kamu kembali ke mereka di atas tumit, masalah hundur ke belakang. Sebab bila kita Islam ni kita maju ke hadapan. Itu sifat agama kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Betul? Jadi kita tengok hadis ni bahasa dia hebat, bahasa dia tu. Jadi Nabi doa begitu. Tetapi sedih Nabi kata Sa'ad bin Khawlah. Sebab Sa'ad bin Khawlah ini, Sa'ad bin Khawlah dia ni muhajir, dia ni mana sahabat yang berhijrah juga, tetapi dia ni mati di Mekah. Dia sakit Mekah, dia mati Mekah. Sini dia ada sebut sini. Dia kata Sa'ad bin Khawlah ni, dia ni berhijrah daripada Mekah, tetapi Allah takdirkan dia mati di Mekah. Dia berhijrah daripada Mekah pergi Mekah, tapi mati Mekah. Jadi Nabi kata Allah, sebab dia kelebihan mati di Madinah Muhajirin ada disebut kelebihan dia. Tapi dia seorang ni memang mati di Mekah, sakit Mekah dia mati. Itu Nabi kata Allah, rugilah mana untuk kelebihan tu lah maksudnya. Tapi tak apa, sebab tu Nabi sebut tadi. Sebab tu dalam hadis ni kalau kita perhatikan, lepas tu kita kata lagu mana? Apakah sahabat Nabi itu rugi tu sampai mereka masuk neraka apa? Sa'ad bin Khawlah semata-mata mati Mekah. Sepatutnya mati Madinah lebih sebab dia muhajirin. Tak, sebab tu Nabi sebut bila Sa'ad semacam mengeluh, Allah saya akan ditinggal kali sahabat saya berkali, bila sahabat saya klik saya aku mati berkali dalam mati Mekah, sedangkan dia tu muhajirin. Nabi nak ayat apa? Beramal. Seolah Nabi nak kata Mekah ke Madinah, tu iyalah tetap ada kelebihan, tapi kelebihan sebenarnya amal tu dengan ikhlas. Tu dalam hadis ni. Tapi amal tu dengan ikhlas. Tak kira mati mana. Memang mati Mekah tu molek, mati Madinah tu molek sebab kamu muhajirin. Sebab tu kita ni kadang-kadang dah. Tu kadang-kadang orang kita ni silap faham sebut kini. Saya jumpa dah ni. Tak tahu kat Kota Baru ni ada 2-3 orang ni mikir lagu kaya dia ni. Semua kalau Mekah, kalau musim puasa nak pergi puasa Mekah. Gila agak mati sana ustaz dia tu. 2-3 orang kaya. Saya kata sekali lagi berapa habis harga duduk 40 hari tu? Banyak dia kata. Banyak, kadang-kadang 25,000 habis. Dia tak tahu. Kelebihan nak mati sana kelebihan. Saya kata tak ada kelebihan mati Mekah. Ada Nabi sebut mati Mekah ada kelebihan. Tak ada. Kita nak kata Abu Jahal mati Mekah takut dia puasa pula. Tak katalah. Tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan. Semata-mata mati. Sebab tu yang hadis Nabi kata beramal. Nabi tekan. Mati mana-mana, mati bila umur panjang semua berkata pada amal tu kena ikhlas. Hak tu. Jadi kita duduk sini molek-molek ni, kenapa nak pergi mati dulu? Apa kerja? Sampai habis 25,000. Saya kata dia, dengan duit 25,000 setahun tu, saya boleh tunjuk berdasar pada hadis Nabi, pahala lebih lagi daripada pergi puasa Mekah. Lebih lagi daripada pergi niat nak mati Mekah. Boleh tunjuk. Apa dia? Ramai lagi orang-orang yang perlu rumah pun tak boleh. Pakaian pun cari pegawai kita ni. Anak di sekolah nak buat piti samah pun tak boleh. Ramai lagi. Selama mana orang yang masa mengaji buta nak bayar hutang pun tak boleh. Selama mana? Satu lebih baik lagi. Satu lebih baik. 25,000 setahun. Memang dia orang kaya. Bagi dia telefon kita, saya memang nak pergi Mekah ni. Ni kata sekolah saya nak buat masjid. Banyak pun tahu. Lebih baik lagi. Kadang-kadang kita dia tidak tahu. 25,000 cuba gambar ke 20,000 kalau juga. Sebab tu Yusuf Qaradawi kata. Yusuf Qaradawi sebut tu kan. Yusuf Qaradawi sebut ni.
Orang kita duduk di Mekah nak tahu, sedangkan umat Islam lebih perlu lagi duit daripada dia pergi Mekah. Kan hak wajib tahu. Memang ada kelebihan dalam hadis. Pergi kali jua memang ada kelebihan pergi Mekah. Tetapi dalam keadaan tertentu tak ada kelebihan tu. Besok Qadawi kata. Kalau terbukti tempat kita lebih perlu, kita pergi Mekah. Jiran kita nak makan pun tak boleh. Kita tak ambil tahu pun. Kalau mengikut Suq Qadawi kita pergi Mekah tu tak boleh pahala. Apa? Hak ni wajib ni. Wajib. Hak tu sunat ya. Sunat memang besar kau nak banding hak ni wajib. Lagu mana? Setengah tu ibu bapa pun tak pergi Mekah lagi. Jadi benda-benda gitulah. Itu kesedaran agama. Jadi benda tu Nabi tekan tu. Tu dah lah. Sebab tu dia ada ulama buat kesimpulan begitu. Nabi nak ayat sini pentingnya amalan. Amalan tu penting. Duduk mana? Hatta kamu muhajirin sepatutnya mati Mekah, mati Madinah. Mati di Madinah. Cuma Nabi sebut khaulah ni atas rasa tu semata-mata hak tu lah. Atas rasa sebab dia tidak mati di Madinah. Tetapi Nabi tekan dalam hadis ni supaya beramal tu boleh. Biarlah kamu ditinggal mati sini, tapi beramal tu penting. Itulah beberapa perkara yang kita boleh tengok daripada hadis ni. Saya sebut ni kerana ni masih peringkat awal lagi. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan tidak bincang sebanyak itulah. Satu-satu hadis tu. Misalnya hadis yang kedua tu. Hadis yang kedua tu insya-Allah kita bincang minggu hadapan. Kerana waktu tu dia banyak juga kesedaran yang ulama yang sebut. Sebab tu bagi kalau hak boleh harap lah. Kitab Kunuz Riyadhus Shalihin ni sangat baiklah bagi saya sebab dia hurah tu dalam bentuk kesedaran. Dia lebih banyak tumpu gitu. Jadi dia mari hadis-hadis lain sokong. Cuba kira lah 22 jilid dia syarah kitab ni. Banyak manfaat kita dapat. 22 jilid. Sesa jilid itu setebal ni, sesa jilid itu setebal ni. Saya fotostat dah perindah lah. 4 jilid. Setebal ni. Jadi sesa hadis tu dia bahagia kita tengok memang puas hati lah. Banyak kegunaan untuk masyarakat kita. Tapi masalahnya tak cukup lagi lah. Dia 22 baru masuk 12 baru. Wallahualam lah. Saya pun banyak minggu tidak cek tu. Dia rasa setakat itulah untuk malam ni. InsyaAllah pada minggu hadapan hadis selepas tu nampaknya tidaklah panjang lah kita akan bincang lah hadis tu nya. Rasa kita berhenti setakat itulah untuk malam. Mudah-mudahan apa yang saya sebut tu berguna untuk kita. Dari benda kita bincang pada malam molek-molek lah. Cubalah bincang dengan keluarga kita, dengan anak kita. Dia benda-benda gini ya. Cuba bincang, dedahkan maklumat ni kepada masyarakat kita biar dia faham ni dengan cara yang penuh bijaksana. Kau tidak kesian, memang cukup bimbang. Kita cukup bimbang. Takut amalan buat ni sungguh nampak tapi tak kena cara. Dia amalan ni dia ambil kira tu cara, kaifiat dia tu. Gitu Kasih setakat itulah wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.